Ada. Tak dengar mute. Mute. Assalamualaikum puan. Dengar okey ke? Waalaikumsalam. Clear. Okey, Mau tak dengar. alhamdulillah. Mic Siap nombor okey. ke berapa? Okey. Apa khabar puan? Sihat, alhamdulillah. Awak sihat? Sihat alhamdulillah. Okey, tengok pun dalam sihat awak ni bang. Itu lah makin besar dah ni puan. Okey, ini saya perkenalkanlah tu antara peserta kami lah yang kohort yang ke-9. Saya ada jemput jugalah ad hoc lah kohort lain, Cik Anis semua. Untuk bersama lah ni kita penuhi permintaan Cik Naim. Okay, Cik Naim ni dia punya YouTube ni memang dah agak bagus lah pada saya. Cuma dia punya subscribe tu belum lagi lah. Okay, dari segi dia punya video okey lah dia punya ni. So dia permintaan dia nak jumpa dengan pendakwah teknologi lah. Boleh, apa khabar Cik Naim? Okey, bersama dekat sini. Ini saya perkenalkan lah, inilah dia owner kepada pendakwah teknologi kita iaitu Cik Adil Hidayat. Dia ni kawan baik saya jugalah. Okey, selaku kawan baik saya lah. Klik dah lama dah Adil, kita berkawan daripada 2017-18 kan. Betul. Dah lama kita berkawan. Banyaklah kita sharing kita mau kepada banyak sharing knowledge lah dengan Adil ni, dan dia telah bangunkan satu YouTube channel yang boleh kita banggakan lah. Pada saya sangat bangga lah setiap kali kohort saya bagi tahu yang pendakwah teknologi ni bagus. Sudah saya pun kenal lah dengan pendakwah teknologi ni. Terima kasih puan. Sebut je pendakwah teknologi mesti kita kenal lah, sebab dia dapat pada saya dia dapat monetis dalam masa 58 hari dia dapat monetis, dan dalam masa 6 bulan dia dapat 100,000 subscriber. Okay, 100,000 dalam masa 6 bulan dia develop satu channel yang mana channel ini starting daripada zero. Dia sebelum ni dia tak ada channel lain. Dia baru start. Setengah tu dah ada channel, dia tukar nama channel dan sebagainya. Dia memang start daripada sini, dan macam mana kita nak minta sedikit lah macam mana dia boleh grow dia punya channel ni. Okay, you all semua boleh tanyalah dia macam mana dia grow dia punya channel untuk sharing session lah. Kita sangat berpasti terima kasih lah Adil kerana meluangkan masa. Okay, sepatutnya minggu lepas kan kita dah tak ni. Saya pun ad hoc je selalu kan. Hari ni saya lupa lah nak WhatsApp semalam. Petang semalam saya dah ingat nak WhatsApp Adil, nak WhatsApp Adil. Siap deh sampai kat rumah malam-malam. Alamak, pagi tadi baru tinggal. Nak remind kan? Boleh puan, tak ada masalah insyaAllah. Saya pun terima kasih puan sebab Zuli jemput kat sini. Okay. Bolehlah kot Adil bercerita sedikit mengenai dengan perkembangan channel dan sebagainya, dan sekiranya ada soalan bolehlah diajukan kepada Cik Adil kita lah. Okay. InsyaAllah. Saya just cerita impromptu lah. Tak ada orang kata apa, tak di-prepare lah saya cakap lah kan. Okay, saya cerita sikit lah. Okay, sebelum tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih puan ni sebab sudi jemput. Okay, sampai khabar semua. Okay, kalau nak bagi mereka yang tak kenal, nama saya ni adalah Adil Hidayat. Jadi kalau channel tu saya letak nama pendakwah teknologi macam tu. Okay, jadi kalau sebagai pengenalan kepada channel tu, saya buat benda tu dalam bulan 2 tahun ni macam tu. Kenapa saya buat channel tu? Sebab waktu tu kan kita PKP. Itulah salah satu sebab dia. Okay, jadi sebelum tu saya cerita sikit. Kalau saya ni sebenarnya kalau dari segi background, saya memang terlibat dari segi IT lah. Jadi kalau sebelum ni memang IT, networking, configuration, infrastructure, benda-benda macam tu. Lepas tu dalam masa yang sama, salah satu benda yang saya duk buat waktu tu adalah ni lah, mengajar orang daripada segi orang kata perangkaian, macam tu ajar agensi, ajar network engineer dan sebagainya. Dia memang minat mengajar. Tu satu dia lah. Daripada situ tu baru yang saya buat channel tu. Jadi macam puan ni kata kan, channel tu memang baru sangat. Yalah bulan 2 tahun ni tu memang baru sangat lah, baru dalam 10 bulan lah kalau ikut kan. Jadi pada waktu yang awal-awal tu memang tak ada orang tengok pun. Kalau puan ni ingat masa tu saya baru post dekat Facebook kan, kata okay, saya cerita satu benda. Dulu saya ni jenis orang yang suka komen panjang lebar dekat Facebook. Kalau puan ni tahu, dia tahu. Kalau macam satu isu tu saya suka tulis tu. Tapi benda tu bila panjang sangat, orang kata macam tak larat nak baca, dan memang dia tak baca pun. Lepas tu dia kata buat video je lah. Asal daripada situ. Asalnya benda tu melawak je. So saya buatlah video kan, mula dari situ. Dan dalam masa yang sama pada waktu tu saya duk jual macam barang-barang yang smart device. Salah satu benda macam kita panggil macam Sonoff ke apa, benda yang orang kata apa smart home ni benda tu. Jadi waktu kami jual benda tu orang selalu tanya macam mana nak pakai. Itu isu dia. Jadi bila tak larat nak ulang orang kata apa berpuluh-puluh kali nak cerita kat orang, okay, install macam ni, pasang macam ni semua. Jadi saya buat video guide. Yang tu kalau anda tengok kat channel tu yang awal-awal tu kan, nampak saya duk pegang tangan kotak duk cerita pasal ni adalah Sonoff, cucuk macam ni, pasang macam ni. Asalnya macam tu.
Jadi kepada customer yang beli tu, saya bagi link tu, saya kata okay, ni dia punya cara nak pakai. Ini adalah pandangan produk. Tengok je lah. Start daripada situ. Lepas tu baru saya tengok ada orang tanya pasal, dia kata dia tanya pasal rangkaian dan sebagainya. Dia duk tanya macam-macam lah dekat Facebook group semua tu. Itu yang asalnya datang idea untuk nak cerita macam tentang wifi, tentang networking, tentang semua benda-benda tu. Daripada situ. Jadi daripada nak ikutkan daripada awal macam tu, tak ramai pun yang tengok apa 10 orang, 15 orang. Lepas tu saya rasa kalau dalam 2-3 bulan lepas tu adalah 100 orang. Yang paling tinggi waktu tu pun saya rasa paling tinggi yang saya seronok macam ni kata, dah ada 1000 orang tengok. Tu waktu tu paling tinggi masa antara yang awal-awal kan. Tapi dilepas, orang kata apa, lepas isu-isu cerita networking semua tu, barulah orang kata apa, topik tu dia macam orang kata ambil minat lah. Orang start tengok. Orang start tengok tu daripada segi orang mula share tau. Dia share kat sana sini. Dia kata okay, hang ada masalah wifi, tengok benda ni. Disebabkan benda tu ramai orang pergi ke channel tu. Dia pergi ke channel, dia subscribe. Pergi channel, dia subscribe. Tu yang kalau nanti boleh tengok graf kan, dia naik mendadak naik tu. Dan salah satu faktor yang menaikkan benda tu PKP lah. Sebab ramai orang nak tengok isu-isu networking tu kan. Daripada situ. Dan bila daripada situ pula, barulah datang pada isu-isu lain macam isu semasa ke apa berkaitan dengan rangkaian. Lepas tu sekarang ni yang saya buat contohnya tentang 5G. Lagi lah orang nak tahu kan. Jadi benda-benda macam tu yang kita buat kat channel tu. Lepas tu kalau daripada segi cara buat tu, saya rasa Panin pun tahu lah. Dulu mula-mula saya ambil gambar pakai telefon lah. Memang saya ada satu iPhone 10 yang dulu tu. Telefon tu lah saya guna untuk letak kat depan, letak dekat atas, ambil gambar yang kata contohnya product shots dan sebagainya kan. Sampai saya rasa dekat 20 video yang pertama, semua pakai iPhone. Lepas tu barulah tukar sikit kamera yang kata macam dia kata all in one kamera yang kecil tu, yang Sony ZV-1 tu kan. Tu start situ. Lepas tu barulah pergi kepada benda-benda lain. Contohnya baru belajar pasal lighting, belajar pasal macam audio. Daripada situlah semua. Itulah sejarah dia. Ya, lepas tu kalau mungkin yang sebelum ni ada tak pasti je sama ada kelas puan ke ada siapa yang tanya. Dia kata daripada segi pendapatan kan. Saya boleh cerita direct, kalau daripada segi pendapatan untuk monetization tu tak banyak sangat pun. Macam contohnya kalau saya katakanlah satu bulan tu kita ambil satu nilai katakanlah 300,000 view contohnya kan. Harga yang akan diberikan tu lebih kurang dalam 2,000 ke 3,000 ringgit macam tu sebulan. Itu pun bergantung pada jenis iklan apa yang keluar. Jadi kalau anda tengok dekat channel tu, kalau anda nampak iklan kan, disebabkan perkataan tu adalah pendakwah teknologi. Lepas tu bila komen tu kan saya selalu bagi salam lah kan. Jadi iklan tu dia keluar benda-benda yang berkaitan dengan agama. Banyak. Jadi bersebabkan itu kalau kan dia jenis iklan yang berbeza ni akan memberikan pendapatan yang berbeza kan. Contohnya kalau iklan forex lain, kalau macam iklan benda-benda macam trading lah apa, yang tu memang high payment untuk click per view tu lah. Tapi kalau iklan-iklan biasa dia rate yang rendah. Tu kalau dia besi iklan. Tapi kalau macam orang tanya saya macam mana nak buat duit daripada channel contohnya, biasanya dia datang daripada review lah. Contohnya kalau katakanlah okay, sebelum ni kata saya ambil satu brand, katakanlah TP-Link kan. Brand TP-Link tu dia tengok okay saya suka kamu duk cakap pasal wifi, kita buat collaboration. So mula-mula mungkin dia akan bagi daripada segi produk, dia bagi barang, dia kata okay kita bagi wifi ni kat awak buatlah review, ceritalah apa pun. Daripada kes macam tu dia tak ada naratif, maksudnya dia tak kisah saya cakap apa, cakap benda yang betul, tapi orang kata jangan bantai teruk sangat, lebih kurang macam tu lah idea dia kan. Daripada situ tu baru brand-brand lain datang, kita nampak lepas tu dia datang, daripada Asus datang, daripada Ubiquiti datang, daripada Cisco lah, Fortinet, semua benda-benda macam tu lah. Dan kemudian datang pula orang kata daripada segi paid review. Paid review tu macam dia akan tanya, kita bagi macam minta rate card tu kan. Jadi kita ceritalah macam contohnya kalau basic video mungkin kita charge dalam 1,000, 2,000, 3,000 macam tu, ataupun yang kata extensive video pasal produk mungkin 5,000, 6,000. Daripada situ tu yang datang income tu. Daripada situ dan kita ke depan lah pelan-pelan. Itulah idea sedikit sebanyak macam mana mula, macam mana buat monetization dan macam mana channel tu naik. Boleh lah. Okay, saya malu tu silalah tanya kalau nak tahu apa. Boleh. Okay, sesi. Okay, boleh bertanya lah siapa nak bertanya macam mana, apa. Sambil-sambil kalau nak tunggu tanya. Paid review, berapa paling mahal dapat? Paid review, okay. Saya cerita dua. Paid review, barang yang paling mahal saya dapat, barang tu harga dalam 15,000. Tu barang paling mahal, dia bagi selungguk tu. Tu satu, sekali bagi. Paid review yang paling mahal saya dapat 25,000. Untuk cakap pasal networking, isu networking. Benda tu sebenarnya dia ada beberapa. Macam contohnya kita isu telco ni, jadi kita akan cerita macam contohnya apa masalah dia, apa penyelesaian dia, apa orang kata apa isu-isu semasa. Jadi benda tu dia consider sebagai orang kata apa paid review lah macam tu. Tapi bukan review produk ni, dia lebih pada isu. Itulah antara dia. Kalau yang produk, contoh yang biasa produk ni
Okay, ada satu application ni saya nak buat, produk tu. Dia bayar $1,000 untuk satu video YouTube dalam masa 15 minit macam tu. Macam tu lah kalau dia base. Jadi dia masa dia minta rate card tu, dia ada beberapa benda lah dia nak tengok daripada segi demografik lah, nak tengok siapa yang tengok daripada segi usia, jantena kat region mana kan. So kita bagi semua mana tu, lepas tu kita bagi kita punya rate, maksudnya charge berapa semua. Kalau dia agree macam tu lah. Jadi kalau macam kebanyakan orang yang bagi barang daripada saya tu bukan daripada Malaysia, yang tu daripada US ataupun daripada China. Kebanyakan macam tu. Jadi sebab tu saya gunakan US dollar tu. Daripada mana dapat US dollar ni 1,000 tu, saya duk kaji tengok YouTube daripada tunjuk kan, dia kata kalau dia bagi rate card berapa-berapa kan. So base untuk kalau 100,000 ke atas ni, dia akan charge dalam $1,000 lebih. Kalau yang 200,000 subscriber, 300,000, dia ada rate yang lain lah. Macam contohnya kalau macam saya ambil channel yang besar-besar, katakanlah macam ni Unbox Therapy yang ada sampai berapa puluh juta kan, ataupun iJustin berapa puluh juta, MKBHD. Benda-benda macam tu kalau even dia buat mention macam Linux Tech Tips kan, kalau dia mention benda lebih kurang katakanlah dia cakap dalam tak sampai 10 saat tu, yang tu tak silap saya dalam 10 ke 15 ribu US dollar macam tu, sebab channel tu ramai. Lepas tu dia boleh guarantee bahawa dalam masa contohnya 1 hari dalam masa 24 jam, benda tu akan dapat dilihat oleh 500,000 hingga 1 juta viewers. Jadi benda-benda macam tu yang mendatangkan kata penilai tu. Okay. Salah satu dia. Jadi kalau anda nak tanya sama ada kalau kita buat channel YouTube dapat duit income semata-mata daripada iklan tu, tak banyak sangat. Even kalau saya katalah kalau anda ada 1 juta subscriber sekalipun, okay, 1 juta subscriber tu kalau anda harap iklan saja, bolehlah dapat dalam 9,000 ke 10,000 sebulan secara umum lah. Itu ikut view. Itu kalau iklan semata-mata. Jadi saya tanyalah yang geng-geng macam geng Berani Buat lah, lepas tu yang Mekanika PC bukan? Mona Lisa PC. Benda tu, lepas tu Hasbullah Syarah, geng-geng tanya benda tu. Amans, Wiser. Kalau kita perasan tengok Syamil Zazli pun dia dah 2 juta tetapi dia still lagi buat review dia punya channel. Betul, Macam mana dia buat movie tu pun dia still lagi ada review. Betul. Saya boleh cerita dekat puan, saya kongsi satu benda kan, macam contohnya saya masa duk tanya-tanya ni, saya dapat tahu lah macam kalau daripada Instagram, macam dia consider katakanlah ada berapa, katakanlah puluh ribu subscriber, bukan subscriber, followers kat Instagram tu. Macam dia buat tudung contohnya, dia pakai tudung 5 minit ke 10 minit, dia cahkan dalam 500 ke 1,000 macam tu. So rate dia lebih kurang macam tu lah. Secara umum dia. Okay, faham. Okay, Naim, ada nak tanya tak? Tak tahu nak nyapa. Fikir sambil-sambil. Itu kalau dari segi itu kan. Okay, kalau boleh tanya. Ni ada Dr. Hani kita nak tanya ya. Boleh. Tuan, basically apa strategi yang boleh naikkan yang tuan nampak obvious boleh menaikkan awal-awal tu, sebab yang saya nampak YouTube ni dia yang kritikal tu yang awal-awal tu, yang sebab awal-awal tu orang tak kenal kan. Betul. So apa strategi yang baguslah untuk naikkan? Alright, jadi satu benda ni daripada segi apa yang saya perasan, yang saya nampak lah kan. Okay, kalau saya cerita kat channel saya, mula-mula saya buat benda tu adalah berdasarkan minat saya. Jadi saya duk cakap pasal suka hati seseorang sendiri buat video, orang kata buat video short sendiri kan. Jadi benda-benda yang kita nak tunjukkan minat ni, kalau benda tu tak mendatangkan tak menarik perhatian orang tak tengok, memang orang tak peduli. Jadi lalas saya terpaksa tukar konsep channel tu daripada minat kepada minat orang berdasarkan apa yang saya tahu. Itu salah satu strategi nak bagi orang tengok cepat. Jadi contoh saya perasan kalau macam kita tengok ada beberapa kata kita ambil ke channel entertainment kan. Dulu entertainment tu mungkin dia buat sebab dia suka berlakon, seronok macam tu. Tapi kita tengok dia punya subscriber tak naik banyak. Lepas tu bila dia buat benda-benda yang orang kata orang lain suka dan benda tu dia start naik. Dia sebenarnya benda tu daripada segi mengingat tak dulu puan ni pernah cerita daripada segi kita buat benda-benda macam SEO optimization semua tu kan. Benda tu kita memang boleh buat, kita letak tag dan sebagainya kan. Tapi benda tu dia tak mendatangkan sampai 90% untuk nak menaikkan channel tu. Dia kena start dengan orang nak pergi buka dan orang share. Itu tu yang memang naik. Kalau saya cakap saya boleh cerita direct sekarang kan, kalau tak disebabkan orang share dan tu kan, channel tu tak akan dapat sampai 10,000 pun. Memang rendah kalau nak ikutkan, kalau nak berdasarkan orang view saja. Disebabkan orang share benda tu kepada platform lain. Contoh saya buat satu video pasal COVID. Contohnya saya kena COVID, saya cerita kan. Saya tengok dekat dalam analytics tu, share yang orang share link tu, majority tu datang daripada benda-benda macam WhatsApp ataupun daripada Facebook link dan sebagainya kan. Benda tu bila YouTube nampak dia kata ada ramai orang duk share benda ni,
dia akan promote video tu naik gila-gila. Disebabkan video tu naik gila-gila, bila dia duk tengok, okey, orang duk tengok video tu lama kan, dia kata, oh mungkin orang minat kat benda ni kan. Dan disebabkan situ, YouTube tu duk promote lagi video lain, duk promote. Dan kebetulan pula video lain pun orang tengok lama. Macam ada setengah, okey, kalau contohlah saya beritahu, ada banyak video dekat saya rasa dekat 100 video lebih dalam tu. Biasanya video tu duration dia dalam berapa, 15 ke 20 minit macam tu kan. Kadang-kadang orang tengok mungkin dalam 5 minit, dalam 3 minit dia duduk sikit, kita nampak kan. Tapi ada setengah-setengah video, macam kata 1/5 daripada video tu, yang orang tengok 90% daripada seluruh video tu. Memang lama gila tengok. Dan disebabkan tu, channel tu naik. Okay, jadi salah satu strategi tu kalau kita nak buat kan, kita kena buat satu benda yang orang nak. Tu masalah dia. Sebab tu kalau kita nampak ramai orang manipulate benda ni untuk nak buat benda-benda yang kontroversial. Contohnya dia cakap benda yang pelik-pelik kan, disebabkan tu dan orang nak pergi tengok kat dia kan. Tapi masalahnya kalau kita pergi ke arah macam tu, dia tak berapa sesuai lah. Contohnya terutama kalau kita terlibat dalam bidang profesional kan susah lah. Itu antara salah satu. Jadi yang saya boleh cerita lah kalau awal-awal ni, kena minta tolong kawan lah ramai-ramai. Cerita share tu paksa, share lah tengok lah. Salah satu cara, dia kena orang tengok dulu. Itu yang orang banyak buat iklan tu. Tapi iklan pula lain cerita lah kan. Salah satu lah. Ada pernah buat iklan ke? Ada pernah buat iklan? Tak pernah lagi. Sebab iklan, kalau saya buat iklan pun macam ni ya. Contoh kalau saya kata cara nak pakai remote lah macam saya rasa macam tak guna sebab iklan ni mahal masalahnya. Mahal betul kan. Macam berapa puluh US dollar kalau kita nak buat untuk berterusan. Kalau nak buat untuk berapa kali tengok tu berapa ringgit. Tapi macam saya pernah try macam saya tengok macam sponsored advertisement dekat Facebook kan. Dia macam mungkin orang tengok tapi tak nampak apa sangat. Gitulah. Sebenarnya kalau ya? Daripada YouTube ad pun ada kan? YouTube ad ada. Jadi maksudnya kita boleh promote channel kita. Tapi saya tengok macam tak ada apa sangat. Dia tak mungkin tak sesuai sebab saya bukan company kan. Itu lah. Betul. Saya pun tak rasa pun. Saya tak segel sangat you punya hari tu. Dia punya channel tu tak perlu dah kot. Yang tu sustain je. Terus naik dia tak sesuai kat orang macam tu sebab dia bukan business. Sustain je terus naik tu. Dia ambil masa lah. Dia akan ambil masa. Dia tak boleh dalam, you kena cari satu lagi turning point untuk nak up lagi untuk dapatkan 200,000. Betul. Lagipun sekarang ni salah satu isu ni lah, PKP pun dah bila orang dah start keluar, orang dah kurang tengok kan. Tu biasalah channel lain kita tengok statistik dia makin kurang lah tu. Channel lain pun samalah statistik kurang. So lagi ada yang nak bertanya lagi? Senyum-senyum macam Naim ni tadi lagi dia. Sambil tu kan yang tadi kan yang doktor tanya pasal apa ni, pasal strategi kan. Saya boleh cakap satu benda tau. Saya perasan satu je. Salah satu benda yang sangat penting kalau nak suruh orang tengok channel kita kan adalah dua benda. Pasal video quality tu kena elok, audio quality tu kena baik, cakap kena pandai. Itu yang saya perasan. Saya perasan kalau tak ada salah satu tiga ni kan, buat pi macam mana pun orang tak tengok. Saya dah tengok ramai dah, ada setengah orang dia cuba nak buat tak jadi. Jadi benda ni yang anda kena praktis. Itu yang saya kalau anda tengok kan, saya kata mula-mula saya pakai handphone. Lepas tu saya tukar kepada kamera biasa, lepas tu saya tukar kepada actual kamera yang 4K semua kan. Saya ingat lagi Puan Nin duk tanya saya, dia kata, adik awak nak record sampai 4K bukan ada orang tengok pun kan masa tu kan. Tapi saya masa tu seronok sebab teknologi ni kita try lah buat. Tapi kemudian ramai orang cakap disebabkan video tu clear, audio tu clear, percakapan tu jelas, ramai orang tengok. Macam tu. Itu yang dia kata membezakan dari channel lain. Dia kata kadang-kadang bila cakap benda yang sama, katakanlah saya cakap saya wifi dengan channel pun cakap saya wifi. Cara penerangan, cara cerita, cara apa yang diceritakan tu, itu yang penting. Itu adalah salah satu orang kata competitive edge tu lah. Jadi disebabkan tu masa kita nak cakap tu, memang ambil masa yang teruk juga lah. Okay, macam, kalau saya cakap lah, sambil tak ada, mungkin boleh fikir soalan apa nak tanya kan. Kalau daripada segi masa nak bercakap tu, adakah saya pakai macam dia panggil apa, teleprompter tu kan. Saya tak pakai teleprompter, kalau anda tengok kan saya duduk tengok kamera macam tu kan. Tapi kalau anda nampak macam video, katakanlah video 20 minit lah saya ambil lah. Kalau kata saya satu benda video 20 minit yang saya duduk sembang tu, saya record benda tu paling tinggi tu saya pernah cerita kat puan 400 kali record. Dia cakap kat dia orang 300. 400 kali, 300, 400 tu memang standard. Memang 400. Itu belum sebab kalau macam ni saya duduk sembang duduk depan macam ni yang kata direct headshot macam ni. Satu, kadang-kadang saya letak kamera kiri kanan, kamera duduk bergerak. Lepas tu saya edit letak macam komputer belakang ni, saya gunakan yang kata Final Cut Pro tu, saya buatlah editing semua tu kan. Okay, jadi bila nak bercakap tu, saya bercakap, kalau kita bercakap rasa tak lancar, record balik. Record balik. Jadi kalau nak sembang dalam 20 minit tu, beratus kali record lah. Lepas tu yang isu yang kedua tu, nak cantumkan balik pula. Nak ingat yang mana yang jadi, yang mana yang tak jadi kan.
Lepas tu ada juga orang tanya dari segi recording masa buat ni ada kru ke tak ada. Saya record sendiri, saya edit sendiri, saya set up sendiri, buat plan sendiri. Okay, cara saya buat video macam ni. Contohnya katakanlah saya nak cakap pasal wifi lah, saya ambil contoh pasal wifi. So saya akan cari pasal topik tu. So mula-mula saya akan buat mind map dulu. So dia akan ada bahagian lah pengenalan, benda yang kita nak cerita, lepas tu dia punya penghujung tu. Okay, daripada mind map tu pula saya buat topik-topik apa pecah-pecah. Lepas tu saya akan tulis dulu benda. Saya tulis dia kata, dia lebih kurang macam skrip macam tu. Jadi saya baca depan kamera, saya record kat macam record bodoh macam ni, tak ada macam tak pakai apa elok, pakai biasa-biasa record bodoh, kita tengok balik. Lepas tu kita dengar tu kan, tengok ayat mana yang tak kena, ayat mana yang tak kena, buat macam tu. So bila dah habis yang tu, okey, lepas tu baru kita ingat balik apa yang kita nak cakap tadi, baru record betul. Itu yang proses ambil lama tu. Satu kadang-kadang kau nak buat video, kalau yang video yang proper tu, kadang-kadang seminggu paling laju boleh buat satu. So itu dia. Jadi kalau Puan Nin tahu kan, isu recording ni kadang-kadang dulu isu cahaya. Jadi saya tak boleh record malam ataupun saya tak boleh record siang disebabkan cahaya tu. Jadi waktu yang tak record tu, saya buat benda tu dulu. Masa nak record tu dah prepare siap-siap. Jadi satu hari suntuk. Daripada kadang-kadang masa record bila, daripada start pukul 10 pagi, habis sampai kat pukul 11 malam dekat rumah, duk buat benda tu saja. Itu antara isu-isu dia. Nah, itu belum lagi masalah kita tengok tak sync, masalah berapa frame rate, masalah quality video, masalah audio punya format, macam-macam lah. Nah, itulah antara beberapa dia. Lepas tu dari segi video editing pula, masa mula-mula tu saya pakai iMovie yang biasa dalam Mac sebab saya memang selalu pakai Mac kan. Lepas tu baru saya move kepada yang nama Final Cut Pro tu. Macam Puan pakai Filmora kan, ada setengah ada pakai Adobe Premiere dan sebagainya. Itu terpulang kepada anda lah, boleh je. Kisah kan, dia software dia tak kisah je janji. Betul. Yang penting kualiti pada video, audio kita dan cara kita menyampaikannya kan. Betul. Ya, betul lah. Cuma bila kalau kita record contohnya 4K dan sebagainya, dia berat sikit lah benda tu yang memainkan peranan. Macam hari tu saya pernah try pakai macam dia kata Blackmagic camera dan sebagainya kan, dia record dalam 6K, lepas tu dia downscale ke 4K. Jadi benda-benda macam tu macam terlalu berat untuk dibuat sendiri, dia lah tak buat. Jadi saya record standard 4K je lah. Gitu. Jadi kamera apa yang pakai sekarang ni, semua kamera saya pakai Sony. Jadi dia ada satu orang kata apa color science yang sama kan. Macam tu lah. Synchronize color. Masa editing selalunya berapa lama ada ambil? Dulu okey, masa saya boleh cerita lebih kurang macam masa 50,000 subscriber tu kan, time pertengahan tu lah, masa tu kan duk start buat video. Okey, mula-mula saya tak tunjuk kepala kan, saya banyak bersembang macam kita buat voice over. Saya record, kalau anda tengok video awal saya record tu saya duk bersembang kat mic, cakap depan komputer. Tu satu. Lepas tu bila saya dah start tunjuk muka macam ni, okey, nak masukkan gambar saya, nak masukkan B-roll, orang kata A-roll, B-roll, lepas tu product explanation, lepas tu nak buat voice over. Dulu saya ambil 3 hari nak edit satu video. Katakanlah video tu dalam 15 ke 20 minit macam tu lah average kan, dalam 3 hari macam tu. So hari yang ketiga tu biasanya kalau perasan kan, anda tengok masa dia upload tu mesti tengah malam, pukul 2 pagi ke 3 pagi sebab lepas upload video. Okay, so saya cerita proses je kan, saya punya proses flow untuk buat video. Kalau dulu saya akan record dulu semua, record. Saya akan record satu kamera depan, kalau ada angle lain saya record angle lain. Lepas tu yang produk-produk saya record dulu semua. Okay, bila dah record semua tu, saya akan letak dalam timeline video tu. Letak semua dulu, letak. Lepas tu saya tengok dekat mana ada voice over, saya akan record voice over pula. Saya record voice over tu kan. Lepas tu baru saya letak benda-benda layering semua tu yang kata macam text ke ataupun transition dan sebagainya kan. Okay, proses untuk nak buat benda tu yang kata makan kadang-kadang masa mula-mula tu dalam 3 hari tu lama. Okay, lepas habis buat video tu pula, kita akan export kan. Contohnya kalau kita pakai Final Cut Pro, saya akan export dalam format katakanlah MP4 ataupun MOV tu. So bila saya export, saya akan ada 2 handphone. Saya ada satu yang iPhone 10 ataupun iPhone 11 tu, lepas tu satu lagi Samsung S20 ni. Saya akan buka kat telefon tu tengok video tu macam ni, orang kata apa, menegak dan melintang. Saya tengok nampak macam mana. Lepas tu saya dengar dia punya audio tu. Okay, lepas dah habis kat situ, saya masukkan video file tu dalam thumb drive, saya cucuk kat TV depan rumah saya kan, kalau ingat kan ada TV kan. So saya cucuk kat TV tu dan saya dengar bunyi suara saya kat TV tu macam mana. Kalau tak sedap ataupun ada benda tak kena ataupun gambar tu tak cantik, saya buat balik, saya edit balik benda tu. Jadi proses tu memang lambat. Lepas tu saya ada satu channel yang bukan channel, dia macam YouTube account yang tak ada orang langsung lah tu. Saya upload dalam tu pula. Lepas tu saya try buka daripada browser nampak macam mana, daripada handphone nampak macam mana. Dulu sampai satu tahap saya dengar benda tu dalam kereta sebab saya nak tahu bunyi audio tu macam mana. Satu kalau anda perasan masa awal-awal tu audio tu kadang-kadang bunyi pelik sikit sebab tak jadi kan. Sampailah benda tu dah perfect last tu. Itu. Tapi sekarang ni kalau nak ikutkan editing, kalau semua dah ada, kadang-kadang saya edit dalam berapa 15 ke 20 minit macam tu asal letak. Bila dah tahu benda kan, sebab kita dah tahu semua setting audio semua kita dah tahu, cepatlah. Gitulah. Nak dapatkan rentak tu kan, betul. Nak dapatkan frame.
frame kita tu yang ambil masa. Itulah saya selalu juga cakap dekat peserta, dapatkan dulu supaya kita dapat dengar kan. Macam saya dengan Zik ni boleh dapat dengar video tu berkualiti ke tidak, suaranya okey ke tidak, ke tidak. Memanglah kita akan rasa penat. Macam Puan, kita dah buat 2 hari kot, boleh komen cakap tak sedap lagi, audio tak ni lagi. Dia orang akan rasa begitu, tapi sebenarnya itulah proses dia. Kita nak sebab satu tahap nanti bila dah macam Cik Adi kita tengok 15 minit je editing dah sekarang. Dia 15 ke setengah, lebih kurang setengah jam lah, setengah jam lah. Kita 15 minit itu sangat kan lebih kurang. Siap timeline. Timeline. Kita sekarang berhari-hari nak buat editing kan. Paling-paling saya sekali pun 3-4 jam juga. Kalau dia 10 minit tu pun tak cantik-cantik dia punya ni kan. Jadi kena ada proses dia lah. Betul lah, satu kursi yang bagus lah untuk Adil. Okey, lagi saya buka soalan. Sambil-sambil kalau tak ada soalan tu sambil-sambil saya cerita. Boleh. Antara benda-benda yang kita kena tengok kan, macam contohnya kalau audio, saya cerita pasal audio, saya tak pasti nampak ke tak. Macam salah satu benda yang saya belajar yang teruk, yang silap dulu selalu kan. Dulu saya ada speaker yang biasa ni, macam orang kata apa, Razer speaker yang Razer normal apa kan, orang kata macam gaming speaker kan. Bila kita record audio suara, kita dengar kat speaker tu, dengar dia bunyi macam lain tau. Tapi bila kita dengar kat macam handphone ke TV ke apa kan, speaker tu bunyi macam lain. Suara audio tu bunyi macam lain. Dia kadang-kadang bila kita dengar kat speaker game tu, kita rasa macam bassy, dia bunyi bass kuat kan. Jadi kita pelan, kita ubah eja-eja sikit. So jadi bila speaker tu kita dengar suara kita cantik mendata, tapi bila talk kat handphone ke apa mesti dengar macam tak best langsung. Jadi disebabkan itu, kalau anda nak start nak buat pentingkan audio semua tu kan, salah satu benda anda kena ada yang dipanggil reference headset tu ataupun monitor speaker dia dipanggil. Kalau speaker kan kita panggil speaker kan, ini dipanggil monitors tu. Monitors tu adalah orang kata apa, studio speaker. So carilah studio speaker murah, ada yang ada 3 ke 400 yang tu. Sebab audio yang keluar pada situ tu adalah audio yang kata apa, true to voice. Jadi kita tahu bunyi macam ni. Kalau kita punya suara ni ada bass sikit, kita boleh kurangkan ke dalam masa buat apa ni, equalization itu. Macam tu lah. Lepas tu daripada segi mikrofon pula, salah satu benda yang saya paling silap dulu saya buat macam-macam. Atas kamera pakai Rode. Lepas tu dekat komputer masa buat voice over tu pakai ada yang Zoom tu. Lepas tu ada pakai Komika, dia merata, pakai macam-macam. Jangan buat macam tu. Kalau anda minat Rode contohnya, stick semua kepada Rode. Kalau anda minat Komika kan, stick kepada Komika. Kalau anda minat Boya saja kan, cari semua yang Boya. Dia jangan ubah benda tu. Dia akan menyebabkan suara kita bunyi pelik-pelik. Jadi anda perasan banyak video saya kadang-kadang bunyi masa cakap ni bunyi lain, masa buat voice over bunyi lain. Macam tu lah salah satu. Lepas tu kalau anda record pakai kamera, nantilah kalau sekarang pakai handphone pun tak ada masalah. Even walaupun pakai handphone, kalau boleh buat semua dalam keadaan manual. Macam aperture ke, focus ke, dia punya apa, semua manual kan. Lepas tu macam white balancing ke apa, saya tunjuk satu benda, saya ambil. Saya tunjuk satu benda ni. Ini saya tak tahulah nak berguna ataupun tidak kepada peserta kan. Kan benda ni dia panggil apa, macam grey board lah. Dia panggil whiteboard, grey board. Benda ni untuk buat auto white balancing. Kenapa buat benda ni? Kan macam saya kata tadi kan, salah satu faktor video kita cantik tu kan adalah bila benda tu nampak sekata tau. So kalau anda ambil video 6K sekalipun, kalau anda duduk dalam bilik gelap macam ni, dia nampak colour putih tu macam lain. Anda pergi keluar nampak colour putih macam lain. Jadi sentiasa fixkan dengan benda ni. Jadi maksudnya colour tu nampak sama kan. Macam tu. Lepas tu macam contohnya anda punya audio tu, nanti kalau nak record, tak kisah dalam phone ke dalam apa ke, pastikan audio tu konsisten pada satu, kan dia ada kan negatif 12 sampai negatif 6 tu kan. Pastikan duduk dekat situ sentiasa. Antara benda-benda yang menyimatkan masa record. Sebab saya dah kena berpuluh kali record tak jadi, masa kadang-kadang kita tak nampak. Screen kamera kan kecil, letak monitor pun paling kuat 7 inci kan. Masuk dalam komputer belakang, baru perasan. Muka tak ngam, fokus kat bahu bukan fokus kat muka. Lepas tu audio tak dengar, audio lari. Benda macam tu dia menghabiskan masa. Memang menghabiskan masa. Macam yang itu saya ingat saya pernah cerita kat Puan. Saya record video dekat setengah hari, mikrofon tu saya lupa on. Ya, awak ada cakap. Setengah hari. Kata antara paling bodoh. Bazid dah lah berpuluh kali record. Lepas tu dia kata apa masalah speaker kosak lah. Tengok audio memang tak buka. Bagus buat balik esok. Antaranya. Itulah saya share sikit kan sambil-sambil. Soalan. Boleh. Cerita. Sekarang ni video pada mic ni nampak cantik. Pakai kamera apa? Pakai mic apa? Sekarang ni
Saya dah agak mesti ada orang tanya tu kan. saya pegang satu kamera kat tangan ni supaya anda boleh tengok saya pakai kamera apa. Saya try tukar sekejap, saya tengok jadi tak? Okay, anda boleh nampak saya duk tunjuk macam ni kan? Okay, ini adalah depan saya. Allah, dia terang sangat. Saya kena pusing pasal sikit, sorry lah. Sekejap. Okay, anda boleh tunggu sekejap lah. Saya buka lampu sebab sekarang lampu besar ni. Okay. Kalau kita talar lampu kat depan kamera kan dia nanti gelap tu Saya tutup lampu ni Sat. Alright, minta maaf lah bilik belakang ni. Okay, sambil-sambil saya tunjuk. Ini adalah semua produk-produk yang dihantar untuk buat review yang saya tak dalam bilik yang tak siap lagi. Semua belakang ni adalah barang-barang yang orang bagi. Itu satu. Okay, so sekarang ni masa saya tengah duduk bersembang, apa yang anda tengah tengok depan ni kan? Okay, skrin ni, kalau anda perasan kan saya duduk bercakap dengan anda, nampak? Saya duduk tengok depan tu kan? Saya letak macam benda yang teleprompter ni, saya pantulkan balik skrin yang mana saya dalam pantul pada laptop. Jadi bila saya bercakap dengan anda, nampak macam saya duduk bercakap direct depan muka macam tu. Itu satu. Jadi benda ni saya selalu pakai masa duduk buat Zoom call. Okay, kamera yang saya duduk pakai belakang sekarang ni, itu adalah Sony, saya tepi sikit lah. Ini adalah Sony A7C tu. Lepas tu lens yang saya pakai ni, ini adalah lens Sigma yang, ini adalah lens Sony yang GM Master 25mm f1.4 tu. Okay, lepas tu atas tu, ini adalah satu orang kata apa sebagai monitor untuk, ni lah field monitor dipanggil kan. So ini 7 inci. So kegunaan monitor ni saya guna untuk nak tengok muka saya, nak masukkan, maksudnya nak masukkan dalam frame lah. Kita nak tengok kiri kanan tu betul ke tak kan. Okay, lampu yang saya pakai pula benda ni. Ini ni dia panggil parabolic softbox ni. So parabolic softbox ni size ni dalam 90 cm dia punya diameter tu. So saya akan gunakan satu lampu ni je untuk talar muka saya. Lepas tu kalau anda tengok dia punya, saya tunjuk sana. Okay, kalau anda rasa terang kan, dia punya percentage lampu tu adalah dalam 14% macam tu. Gitu. Jadi itu perbezaan softbox biasa dengan itu. Lepas tu lampu belakang tu saya tunjuk. Okay, daripada segi mikrofon pula saya pakai benda ni. Ini adalah satu Zoom H5 yang diletak satu shotgun punya extension ni. Okay. So benda ni sekarang saya sambung direct kepada laptop. So audio tu ditransfer masuk ke dalam laptop ni. Saya silap tengok. Situ. Ni. Kabel. Jadi maksudnya sekarang, okay, kamera ni dia record, dia bukan record lah, dia tengah duk stream masuk ke dalam benda ni yang A10 Mini Pro ni untuk orang kata apa video. Lepas tu audio ni pula dia hantar melalui USB kabel ni masuk ke komputer. So dalam Zoom ni nanti, ni Zoom ke? Google Meet kan? Google Meet, video tu datang pada Blackmagic, audio tu datang pada H5 ni. Okay, so sekarang punya yang kalau saya tunjuk audio ni balik, yang Zoom H5 ni saya tinggal macam ni. Saya pun ada satu lagi dia panggil Zoom F1 tu yang kecil sikit. Dan tu saya letak atas kamera untuk kepala ni boleh cabut. Macam tu lah. Okay, lepas tu kalau saya pusing balik kepada main kamera, ni anda nampak saya kan? Okay, yang saya duk pegang kat tangan ni, ini adalah satu Sony A6400. Yang ni pakai Sigma punya lens. Okay, sana saya buka balik yang lampu ni. Saya buka balik lampu ni Saya tutup balik. Dulu lampu ni dia cakap pakai mulut kan tutup buka. Dia disable. Okay, so kesemua lens saya ni, saya pakai yang aperture dia yang f1.4 supaya anda boleh nampak macam dia kata apa, dia kata ada bokeh effect lah belakang tu. Kita kita buka kan nampak blur-blur sikit. Tapi disebabkan sebenarnya bilik saya ni kecil gila. Masanya berapa kaki je. Tu je lah. Jadi kita nak bagi blur kat belakang. Lepas tu, bilik ni sebenarnya sangat gelap. Kalau saya tukar balik ke kamera ni, anda tak nampak apa. Disebabkan lampu 14% tu dan dengan lens yang ni anda nampak macam ni lah sekarang. Lepas tu belakang monitor ni sebenarnya bukan ada apa pun, ada dua lampu. Satu lampu macam ni yang anda nampak lampu bulat bodoh macam ni. Nampak kan? Boleh kot? Jadi kita letak lah. Lepas tu background ni saya carilah background yang boleh match dengan lebih kurang colour lampu macam tu. Itu. Yang sebelah ni buka lah apa nak buka. Dia sebenarnya ada dua monitor yang berlainan. Satu monitor yang panjang lengkung ni, satu lagi monitor kat sini. So yang ni saya kerja untuk buat edit lah. Saya edit kat sini, saya akan tengok dia punya hasil result kat situ. Gitulah cerita dia. Daripada segi lens yang saya pakai, okay, kamera yang saya kata saya pakai Sony kan. So saya pakai yang sekarang ni Sony A7C tu. Lepas tu saya pakai yang secondary camera yang 6400 tu lah. 6400 tu, dan satu lagi yang secondary camera adalah yang Sony 6600 tu. Saya akan letak 3 lah. Okay, jadi kalau dulu masa saya tak erti lagi, kalau saya record beberapa angle, maka saya kena guna contohnya Final Cut Pro tu untuk cari masa saya tengah duk buat benda ni, apa video yang tengah duk tally buat benda tu. Masa tu saya tak erti, jadi lambat lah proses tu, kita nak cari balik file-file tu kan.
Lepas tu bila saya dah faham konsep dia panggil audio synchronization, saya boleh buat multi angle. Maksudnya bila saya import tu dia dah tahu ni angle 1, angle 2, angle 3 macam tu. Jadi dia ada tu yang dah nampak saya duk skip macam tu antara beberapanya. Okay, daripada segi saya boleh cerita kamera, dua-dua kamera yang secondary kamera tu orang sponsor bagi sekali dengan lens. Yang memang kedai kamera tu dia sponsor, dia kata dia bagi, ambil lah itu pakai. Yang saya beli tu yang A7C punya body saja, yang GM Master punya lens pun kedai tu sponsor juga. So kalau daripada segi kamera tu saya saya cerita lah direct, mungkin orang nak tahu. Kamera A7C tak saya dia punya body sekarang dalam 8,000, 7,000, 8,000 lebih kurang macam tu. Lepas tu yang kata lens yang saya pakai yang 25mm prime lens ni, tak silap saya 4,000 lah kot lebih kurang. Lepas tu yang saya tengok yang 6400 ni mungkin murah lah, body dalam 3,500 macam tu. Yang 6600 tu mungkin body dia dalam 4,000, 5,000 saya rasa kot kan. Lepas tu lens yang saya pakai dua, sama ada Sony punya lens ataupun yang mereka bagi Sigma tu. Sigma sponsor banyak lens. Itu antara beberapa dia. Tapi kebanyakan tu saya tak pakai lagi sebab tak erti nak pakai. Gambar cantik tapi saya tak erti nak record. Tu dia beberapa orang kata apa, setup lah. Okay, lepas tu satu lagi, invest dalam tripod yang elok. Itu yang saya dah kenal dulu, beli tripod bodoh kat Shopee yang murah, orang kata, yang kata mula-mula beli berapa puluh ringgit, lepas tu kita beli yang satu kan. Bila benda tu berat, jatuh. Tu yang jatuh. Memang jatuh betul. Lama tak kameranya? Yang benda, dulu ada satu benda saya letak macam ni, untuk yang saya kata macam tadi penonton tu nak tengok skrin tu kan. Pecah derai, sebab kaca kan, pecah derai. Monitor atas ni satu rosak, jatuh. Antara salah satu sebab duk nak ambil angle kamera turun macam tu kan. Antara benda-benda yang kena belajar lah. Gitulah dia. Lagi ada tanya, Dr. Hanif ada lagi nak tanya Dr. Hanif, Cik Syukri. Dah seronok dengar, tak tahu nak tanya apa, seronok dengar ada cerita. Boleh asalnya saya nak, sebab ada orang tanya itu, dia kata macam mana nak buat video. Saya kata okey lah, nanti saya buat saya akan buat video pasal macam mana saya buat video. Jadi saya akan cerita satu-satu pakai, sebab ada orang tanya tau, dia kata kenapa tak pakai ring light, kenapa tak, macam contohnya letak kamera letak ring light, kenapa tak pakai softbox, kenapa tak gunakan macam contohnya ni kalau saya cabut keluar. Macam contohnya kalau atas kamera ni kan dia ada satu benda dia bagi macam mini shotgun mic peluru kan, kenapa tak pakai benda macam ni. Lepas tu dia bertanya kenapa saya pakai zoom, kenapa tak pakai Rode ataupun benda-benda lain kan. Jadi dia ada tujuan, saya boleh, macam contohnya saya ada minta dengan Rode, saya minta kat dia beberapa barang, saya nak tunjuk kat dia, saya nak kata okey, kenapa saya tak pakai Rode, kenapa kalau nak pakai Rode jenis mikrofon apa nak pakai. Lepas tu sama juga dengan lens, saya minta baru ni, minta kata tolong bagi beberapa jenis lens. Contohnya kalau orang tu baru nak start, apakah benda yang paling murah untuk mendapatkan benda yang paling cantik, contohnya macam tu. Lepas tu kalau orang yang tak ada langsung bajet, dia hanya ada phone saja. Macam mana nak gunakan phone tu untuk ambil orang kata apa, video yang paling elok sekali, contohnya kan. Jadi macam tu saya try. Jadi tapi kita tengah ubah sambil-sambil sikit-sikit. Sambil-sambil. Banyak video dia. Okey, Adil, mesti dia orang nak tanya ni. Macam mana you boleh curi masa untuk buat video, dengan macam mana you manage buat video dengan kerja-kerja yang lain macam tu. Itu awak. Okey. Alright. So kebetulan puan tanya macam tu kan. Saya ada pakai satu aplikasi, bukan aplikasi lah, satu dia panggil apa, web service ni, nama dia Notion. Saya tunjuk Notion tu dia macam scheduling lah untuk kita nak buat planning semua kan. Okey, saya ada 3 kerja yang saya buat. Yang kerja yang utama tu adalah yang company yang berkaitan dengan IT tu. So yang tu memang kita ada buat projek macam deployment apalah. Yang tu memang betul lah, memang itu core business. Lepas tu ada juga yang macam dia buat kedai, kalau puan ni tahu lah saya buka kedai makan satu kan. So kedai makan nasi campur ni, yang tu pun satu cerita. Okay, lepas tu benda-benda lain tu ada juga sikit, lepas tu buat video. So saya akan set kan, contohnya kan, kalau macam benda yang kata yang benda IT tu kadang-kadang meeting sekarang kita tak ada sangat. Meeting tu dia banyak online. Tapi bila lepas habis PKP ni dia banyak deployment. Jadi bila deployment tu kita kena pergi. Salah satu benda yang saya terlibat tu macam contohnya deployment 5G tu kan, tu yang boleh ambil video 5G sekali tu. Okay, jadi time pergi tu, kalau saya rasa macam ada benda nak buat video, saya bawa kamera siap-siap record. Okay, itu satu. Kalau macam contohnya kan, saya tak ada katakanlah Asus bagi wifi, saya kena buat video kan. Dalam masa yang sama, minggu tu pun saya kerja. Saya pergi kerja dulu, pagi sampai petang. Malam tu saya buat video. Tidur asal dalam 2-3 jam, lepas tu besok bangun pergi buat balik kerja. So ulang macam tu. Gitulah dia. Jadi contohnya kalau saya ada kedai, antara yang paling teruk saya buat adalah katakanlah saya ada meeting pukul 2 yang memang kena pergi kat MCMC direct kan. So kan bila buka kedai makan kan kita kena hantar makanan kan pagi-pagi, bahan mentah apa kan. So saya pergi kat pasar, kalau dekat sini kan saya duduk kat area Saya Berjaya ni.
So dia ada pasar dia panggil NSK betul kan. Pergilah kat sana, belilah kat Seri Kembangan tu semua, usung dengan kereta, bawa pergi kat kedai makan tu dengan ikan, dengan ayam semua, bawa baju siap-siap yang nak itu, dekat situ ada toilet, mandi. Tengah hari tu pergi ke MCMC, buat meeting semua, balik, duduk set up kamera semua, record. Malam edit. Tidur set, buat ulang balik. Macam tu lah. Salah satunya. Memang kena ada dalam schedule kan kita. Kena ada dalam schedule. Bukannya nanti lepas kerja ni kita buat rekod lah, tak ada. Kita kena letakkan kan. Dia kena tu. Kalau tak jadi kan video. Terutamanya bila dia orang start bagi paid review, benda tu dia orang kata tak lawak lah. Memang dia akan ada benda yang strict sampai satu tahap, kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia minta balik barang. Kalau macam payment, kalau dia bagi upfront, jadi isu lah. Jadi banyak legal issue. Jadi kita tak boleh nak main-main lah. Kita terpaksa buat betul-betul ya. Okay, dari segi konten, macam mana Adin dapatkan konten tersebut? Konten. Alright. Okay, konten tu saya macam ni. Mula-mula dulu saya ada senarai konten untuk nak buat sampai tahun depan, sampai Disember tahun depan. Saya ada berapa puluh benda yang saya nak buat dah. Saya tulis semua tu. Jadi kalau benda tu sentiasa ada, itu adalah yang saya minat nak cerita. Okay, benda yang saya minat nak cerita ni adalah kadang-kadang benda yang saya tengok orang lain buat. Lepas tu kadang-kadang benda yang macam topik-topik yang baru-baru macam teknologi ke apa kan, saya carilah benda macam tu. Lepas tu ada juga benda yang pasal contohnya networking yang saya nak cerita. Pasal contohlah, saya nak cakap pasal katakanlah networking IPv6 contoh kan. Jadi saya akan ada 17 topik ke 10 topik untuk IPv6 tu yang mana saya akan pecah-pecahkan. Tu satu. Lepas tu saya akan ada bahagian yang mana yang orang dah ada barang-barang. Contohnya barang-barang daripada Cisco dia bagi, barang-barang daripada Sony dia bagi kan kalau nak kena cerita. So yang tu saya set priority lah. Okay, jadi senarai tu bila video yang hot priority tu tak ada, maka saya cari topik yang hot kata non priority tu untuk buat konten tu lah. Okay, jadi masa nak, yang ni sekarang ni saya cuma ada tajuk dia saja. Macam contohnya saya letak tajuk, lepas tu secara umum dia cerita tentang apa objektif video tu. Tu salah satu kan. Okay, bila nak buat video tu katakanlah minggu ni dah habis buat video, minggu depan nak buat video. So katakanlah Sabtu Ahad tu, saya tulis lah dia punya draft. Yang saya kata tadi kan saya buat draft kan. Saya tulis dia punya bahagian introduction, bahagian orang kata apa, content body cerita tu, lepas tu dia punya penutup rumusan semua. Bila dah tulis benda tu, maka saya cari nak buat shot apa, nak record apa. Jadi contohnya kalau yang mana bahagian nak bercakap, saya akan practice untuk nak bercakap tu lah. Jadi kalau benda-benda kadang-kadang kan saya ada tunjuk yang macam ni, orang kata apa, saya duk tunjuk komputer kan, duk gerak mouse kan. Itu saya akan fikir, ni saya kena buat screen record, bergerak, ambil browser macam ni, buka application macam ni, buat macam ni. Ataupun kalau ada produk, saya kena tunjuk produk. Ataupun saya nak tunjuk penggunaan produk, katakanlah wifi, nak tunjuk sambung kabel macam mana, gerak lah kabel. Jadi benda-benda tu semua kita dah pre-plan. Jadi masa untuk nak buat benda tu, saya dah tahu. Nak record benda ni, nak bergerak-bergerak ni 1 hari, nak set up ni 1 hari, nak bercakap ni setengah hari, nak record ni setengah hari. Okay, cukup 3 hari, 1. Jadi 1 minggu kita boleh buat 2 video. Lepas tu masa pula saya dah siap-siap, kita tahu kod mana pun dalam pukul 4 ke atas tu kena buat video contohnya. Gitu lah. Melainkan kalau jadual tu berubah, dia pendek kata kan. Okay, saya tu benar saya just kongsi kan. Dulu orang kata, dia kata buat video YouTube ni seronok. Saya boleh cerita, buat video YouTube ni tak seronok langsung. Dia tak seronok langsung. Okay, macam saya kata tadi lah. Macam tadi ada doktor dia tanya, dia kata macam mana salah satu kaedah kita nak bagi orang tengok channel kan. Mula-mula memang kita buat video berdasarkan apa yang kita minat dan kita tahu. Kita buat lah. Macam memancing ke, minat racing ke apa buat. Lepas tu bila start orang tengok, kalau orang perasan kat komen, dia akan tulis macam-macam. Bang, macam mana nak buat tu? Bang, macam mana ni? Bang, buat tu, buat ni. Kita kena buat video berdasarkan apa yang orang tanya tu pula, banyak-banyak. Jadi dia perasan kan, bila kita respon kepada permintaan mereka dan kita buat, lagi ramai orang nak main tanya. Itu, lagi salah satu cara nak bagi channel tu naik adalah interaction dengan orang kata apa, subscriber dengan viewers tu. Orang nak marah, orang nak maki, orang nak kutuk kan, biar lah kan, elok. Sebab benda tu secara tak langsung, positif, negatif dan mendatangkan impact pada channel tu juga, interaction tu. Tu lah. Engagement kan, kita panggil engagement, perlibatan dengan ni punya. Okay, dari segi konten, sebab diorang ni kadang-kadang ketandusan ni konten nak buat kan. Lepas tu masa lah, banyak diorang bagi masa lah. So dah tengok kan, Cik Adil dia punya masa dia memang allocate terus, masa terus. Masuk dalam schedule. YouTube ini adalah satu pekerjaan lah. Kita masukkan begitu, bukan untuk suka-suka, kita masukkan dalam schedule kita punya pekerjaan. Saya sampai tu puan saja tunjuk satu benda, saya tukar kamera saya kan. Saya tak pasti kalau nampak ni adalah whiteboard yang saya tulis semua benda untuk nak tunjuk benda apa. Macam kalau yang nak bayar bil, nak buat kerja, nak buat YouTube content, surat-surat ambil barang dapat loan unit. Macam tu lah. Jadi tu yang cara dibuat tu.
Idea memang saya kenal seorang yang susun. Kalau saya buat kerja dengan dia pun, kita susun dulu. Dia susun dulu barang-barang atas meja, baru dia boleh buat kerja. Dia tak akan duduk, dia tak akan terus buat macam kita. Macam sampai je barang, okey kita susun dulu Puan. So, dia akan susun sampai habis. Itulah Adil, kerjanya menyusun. Tengoklah dia susun dia punya ni. Okey, kalau kat sini kita tengok ada ni tanya, okey bagi tahu software apa tadi Nosh untuk schedule tu. Ni Dr. Adli. Okey, Notion. Notion, betul. Dia web based, nama Notion. TION, Notion. Notion, NOTION, Notion. Notion. Disebabkan saya dulu pernah cerita pasal Notion ni kalau macam anda tadi kan puan anda tanya kan, macam contohnya berapa paid review, salah satu company yang nak buat paid review tu adalah Notion ni. Sebab dulu saya pernah tersebut pasal Notion ni, saya duk pakai kata saya cerita ke orang kan. Dia kata, kita suka you cakap tu, sekarang boleh tak you buat satu video yang memang cerita pasal Notion ni. Jadi kebetulan memang saya dah pakai tu, boleh lah. Tu dia bagi yang premium account, saya kata bagi saya test tu, boleh pakai. So dia minta lah rate berapa semua. Jadi tu antara salah satu contoh dia. Tapi saya boleh cakap masa dulu-dulu, masa buat benda-benda tak ada siapa bagi barang apa, memang barang sendiri, beli sendiri lah. Itu lah dia. Mula-mula kan nak grow kan, kena usaha sikit, tapi kita kena tunjuk yang kualiti kita tu, kesungguhan kita menyampaikan kualiti kita tu untuk yakinkan orang. Itu yang kita kena buat dulu. Lepas tu baru boleh dapat cepat nak dapat untuk nak naikkan subscriber tu. Betul. Okay, kalau Naim ni dia bahagian printing. Okay, dia printing. Kalau kita share sikit lah dia punya channel dia ni. Okay, boleh Naim kita share sikit dah. By the way, you punya studio, saya teringat Casey Neistat punya studio. Betul. Dia punya studio kan masa sebelum, yang baru-baru tu dah cantik banyak dah. Yang dulu-dulu kan dah letak. Suka-suka hati dia. Lepas tu satu bilik depan tulis do not enter kan. Aduh, Casey Neistat pun sekarang tak tahu buat apa dah. Tiba-tiba diam, dia duduk dengan family kan. Macam dah tak ada dah. Macam dah tak ada. Betul. Zik minat ni. Boleh buat Zik kat rumah, studio. Tapi cakap pasal studio nanti kita sembang. Itu pun ada cerita lain juga. Cara-cara nak menyenangkan kerja. Macam kalau letak tripod macam ni tak senang ni. Banyak kerja. Terlanggak, tersepak, standard. Itulah macam mana ada boleh set up. Berapa lama nak set up kau masa untuk set up benda tu. Kita tengok banyak benda tu. Alamak. Dah hilang mood terus nak apa. Kalau puan tengok kan kadang-kadang saya tunjuk dekat dalam Facebook kan. Kita tak gambar. Kalau dalam bilik dia macam ni. Kalau kat luar dia macam tu. Masa nak set up kamera, letak tiang-tiang ni semua dengan tripod ni adalah lebih lama daripada nak edit video. Betul. Nak letak lampu lah, nak pindah, dia kata Allah. Lalas sebab tu kadang-kadang kalau tengok YouTuber yang dia dapat banyak, dia pindah ke tempat lain. Dia ambil studio betul kan, senang. Tak payah adjust. Okey, ini adalah yang Naim punya, dia menteri printing. Okey, dia ada seorang lah marketing kat sini untuk dia nak buat produk ni. Cuma kalau untuk dia punya channel ni, saya rasa lah, kalau ni pendapat saya, pandangan saya lah, video dia pun dah kira okey sebabnya cara ini bercakap yang minta maaf lah saya kena tengok ke bawah sebab yang tadi monitor kecil sangat, saya tengok bawah. Okey. Dia tak dengar suara kan? Tak dengar. Okey, mungkinlah ada boleh review di pihak ada pula. Okey, boleh tengok boleh. Saya cuba showkan video ni, mungkin dapat input lah untuk Naim ni macam mana dia nak improve dia punya channel. Okey, sekejap saya buka stop sharing, saya share guna tab. Dia mic ni dia ada PL juga. Betul. Betul bang. Geram macam-macam dia punya perangai dia. Yang mic zoom macam aduh Allah. Zoom, we back kan. We back lah. Dia punya perangai dia. Okey, kita boleh tengok lah ini antara. Dengar tak? Saya sampai habis.
Assalamualaikum, kembali lagi di channel Material Printing bersama saya Ashiki Solah. Di Material Printing kami membantu usahawan, terutamanya usahawan produk makanan dan juga minuman untuk mendapatkan stiker label produk secara online dan custom design. Dalam channel ini saya akan kongsikan pelbagai jenis tips, inspirasi dan juga update terkini tentang Material Printing. Sekiranya anda berminat dengan info-info yang saya nyatakan tadi, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi apabila kami update video-video baru. Anda nak mulakan marketing guna kalender 2022 iaitu tahun depan. Jadi apakah jenis-jenis yang ada yang anda boleh pilih sebagai bahan marketing untuk bisnes anda? Hari ini kita nak kongsikan 6 jenis kalender yang anda boleh pilih. Tapi yang nombor 5 yang paling sesuai untuk produk makanan dan juga minuman. Jenis yang pertama adalah Islamic Wall Calendar. Maksudnya kalender Islam yang kita gantung di dinding. Maksudnya dia ada lubang dekat atas tu, kita boleh gantung. Jadi untuk jenis ni, customer anda boleh gantung di dalam rumah. Hari-hari diorang akan tengok kalender anda. Maksudnya kedai anda ada dalam rumah mereka. Nampak tak dia punya perumpamaan tu? Kedai anda ada dalam rumah mereka. Jadi bila diorang tengok setiap hari kalender, okey hari ni berapa bulan, hari ni cuti apa, diorang tengok menggunakan kalender anda, tengok makanan anda, tengok minuman anda. Lama kelamaan ataupun bila tengok sahaja teringin nak makan, bila tengok sahaja rasa nak makan. Jadi diorang akan cari, diorang akan pergi ke kedai anda untuk dapatkan makanan yang anda jual. Jadi itu sebenarnya situasi yang berlaku bila anda gunakan kalender sebagai marketing. Jenis kalender yang kedua adalah hard ataupun soft desk calendar. Maksudnya kalender yang kulit dia tebal ataupun lembut yang diletakkan di atas meja. Biasa tengok kalender yang ada di atas meja tu, kita boleh selakkan dia tu Januari, Februari, kita boleh selak saja untuk tengok tarikh. Jadi itu kegunaan dia bila kalau customer kita tu seorang yang duduk di office. Jadi dia akan letak kalender dekat dia punya meja. Hari-hari duduk buat kerja, tengok kalender depan meja. Jadi lama kelamaan ataupun dah tengah hari dah tengok kalender kita atas meja dengan ada gambar makanan apa semua tu kan, dia sebenarnya dah nampak rasa lapar dan teringin nak makan dekat kedai kita. Itu adalah situasi yang berlaku bila anda guna yang hard ataupun soft desk calendar yang letak atas meja tu. Dah masuk je waktu rehat ataupun sebelum waktu rehat lagi teringin dah nak makan dekat kedai anda sebab nampak kalender ada diary, ada planner sekali. Dia tengok penutup dia. Kalender. Yang ketiga, poster kalender. Yang keempat, bookmark kalender. Yang kelima, pocket kalender. Dan yang keenam adalah diary planner. Okey, itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Sekiranya anda baru sahaja tonton video ni, jangan lupa untuk tekan button subscribe channel YouTube Material Printing. Sekiranya ada sebarang soalan ataupun sebarang pertanyaan, boleh juga komen di ruangan komen. Sekiranya anda nak lebih lagi tips, inspirasi ataupun update terkini tentang Material Printing, boleh join channel Telegram Material Printing. Kami ada sediakan link di ruangan description. Anda boleh tekan dan join sahaja. Okey, itu sahaja. Bye. Assalamualaikum. Okey, itulah antara video-video yang dihasilkan lah. Okey. Puan dengar? Dengar? Saya dengar. Okey, sorry. Alright, okay, tapi sebelum tu saya kena cerita, saya bukan pakar dalam bidang ni, yang orang kata bidang video editing, yang videografi semua bukan. Tapi saya boleh bagi 2-3 komen kan yang saya tahu, yang kalau berdasarkan apa yang saya tengok tempat lain saya try buat kan. Okay, first kali. Okay, daripada segi idea, okay, yang daripada segi orang apa tujuan video tu dah nampak jelas. Dia nak cerita tentang kalender, dia nak memasarkan produk kalender tu. So secara tak langsung, cara nak memasarkan produk kalender tu adalah dengan menceritakan dekat orang jenis kalender apa yang kena ada dengan anda. Contohnya macam tu kan. So dia ceritalah 6 benda tadi tu. Okay, idea tu dah betul. Daripada segi permulaan, pertengahan dan penghujung itu semua cantik. Memang dah elok dah tu. Okay, beberapa benda daripada segi visual yang boleh dioptimiskan. First kali kita tengok talent tu ataupun yang perempuan tu, dia duduk kat belakang apa, dinding putih kan. Okay, first kali. Jangan sekali-kali letak orang paling orang kata jangan letak orang dekat dengan dinding belakang. Itu satu. Even kalau kita kata kan, paling jarak paling minima pun dalam 5 kaki daripada dinding baru boleh. Kalau rapat sangat dinding tak boleh. Itu satu. Lepas tu yang kedua, yang saya belajar lah kan,
jangan letak dinding putih kat belakang, melainkan ada satu benda yang kita nak tunjuk orang tu memang background semua putih. Macam kita tengok ada setengah iklan TV kan, dia pelak semua putih, tapi ada satu benda yang memang menonjol gila kat depan tu. Okay, jadi sebab tu kadang-kadang kalau perasan saya letak benda-benda belakang ni nak bagi gelap. Sebab tu satu. Lepas tu kalau boleh cari bagi nampak ada perspektif. Contohnya ruang bilik yang macam tu. Yang macam kalau bilik tu kan 4 segi kan, record kat bucu tu. Nah, tu salah tu saya letak kat bucu. Kalau saya letak kamera kat sini, anda akan nampak pelik saya duduk tu. Nampak macam orang nampak macam depan monitor. Tapi ni pun saya pakai letak kan. Okay, tu satu. Alright. Yang kedua pula daripada segi benda-benda dia kata lampu-lampu yang membantu ni lah, orang kata apa, elemental lights yang belakang kan. Benda-benda tu sangat berguna lah bagi nampak cantik kan. Sebab biasanya bila orang tengok orang yang duk cakap tu nampak, orang kata apa, video tu nampak cantik, dia menarik lah. Yang bahagian biru tu semua dah elok, saya rasa elok. Kalau yang lagi cantik, kalau anda ada produk sendiri, itu lagi simple lah. Tapi yang even current biru pun okey. Okay, itu dari segi yang visual, tu yang pertama. Lepas tu yang kedua, macam saya kata je lah, kalau visual ni kan, yang cari cahaya tu, kalau boleh jangan, inilah cari tempat yang gelap ke ataupun tukar dia punya set ke apa ke, bagi nampak ada perspektif sikit kat talent tu. Itu yang pertama kan. Yang kedua tu adalah dari segi bercakap tu. Okay, anda perasan tak dalam tadi video tadi tu, ada setengah yang dia bercakap, okay, contohnya kan, katakanlah perempuan tu bercakap, okay, Assalamualaikum sekalian, nak sampai kepada bahagian ni nak potong tu kan, contohnya nak masuk biro tu, kan dia katakanlah dia bercakap dalam 25 saat contohnya kan. Perasan tak, masa dia bercakap tu kadang-kadang dia cakap, kita ke kalender, lepas tu dia cut, potong, lepas tu kita macam ada dia tersalah cakap ke ataupun apa ke, dia dicantum. Perasan tak, ada tak kan? Okay, jadi kalau boleh, kalau ada satu benda yang anda nak bercakap, satu shot ni, single shot, yang anda nak bercakap 25 saat contohnya, cakap benda tu bagi perfect, jangan potong. Itu yang menyebabkan saya ambil video tu beratus kali. Cakap, tersalah. Pak, tutup, record balik. Cakap, tersalah lagi, record balik. Cakap betul semua dah. Tone tak sama laju dengan video lain. Record balik. Bila kita potong tu dah nampak pelik. Tu satu lah saya punya cadangan lah salah satu. Tapi adakah salah untuk potong? Tak salah, ada juga orang buat, dia sengaja nak buat je, dia potong kan. Tapi kalau kita nak tengok, kita tengok movie lah. Dalam single shot, orang tu bercakap panjang, betul tak? Tu satu cerita dia. Okay, daripada segi audio quality saya rasa okay, tak ada masalah apa, itu okay je. Yang selain daripada tu, sebenarnya itu je lah dua yang saya nampak, yang ni semua okay, tak ada apa. Antara beberapa benda lah yang boleh tu. Okay, sama jugalah komen dengan kami tadilah, mata kami pun begitulah, audio lah, dari segi audio sebab dia ada 2 tone. Betul. 2 tone suara kan, perasaan 2 tone perasaan, itu Zida. Tapi begitulah. Okay, terima kasih lah Cik Adi. Untuk yelah, biar ambil hati Cik Naim sikit. Kita nak bagi semangat dia ni. Dia ada satu team. Panggil bagus lah dia punya team ni. Dapat buat video pun bagus. Cuma macam kita boleh tolong dia untuk nak naik kan. So sekarang saya akan promote dia untuk Facebook dengan IG lah untuk dia pergi. Lepas tu saya akan pergi kepada YouTube ad kalau ikutkan ni. Tapi dia kata nanti dulu sekejap, dia nak ada lagi dia nak betulkan dekat video dia lah. Okay, dari segi ni adalah beberapa yang dia nak ni. Okay. Tapi banyak tu pun video saya tengok. Memang sangat banyak, tetapi itulah saya kata, video dia banyak tetapi view tak naik. Ni baru dia betulkan. Dia baru cuba betulkan yang masa masuk kelas ni lah kan. Yang sebelum-sebelum ni, dia masuk kelas ni baru dia betulkan yang dapat ni. Yang ni dapat ni setelah dia betulkan daripada kelas ni lah. Sebelum ni kita dah review. Dia cuba intro semua cantik. Dia dah cantik lah. Intro semua cantik lah. Cuma turning point dia tu. Dan saya lagi prefer, sebenarnya saya dengan Zik ni lagi prefer dia yang berada depan kamera. Bila dia berada depan kamera, view tinggi tau. Lepas tu saya suruh dia cakap slang Terengganu. Sebab dia orang Terengganu, saya suruh dia cakap slang Terengganu. Sebab saya nak ada titi tu. Sebabnya bila kita tengok gini, cara mendata tau. Memang banyak ni tapi dia tak naik juga. So kita carilah strategi untuk nak cari, untuk cuba naikkan dia punya channel ni. Okay, kalau saya share sikit lah, kalau macam nak kata daripada segi talent yang bersembang tu kan. Okay, kalau kita tengok macam contoh saya ambil channel Mona Lisa PC tu, kadang-kadang kita nampak yang dia panggil nama dia apa, Abel Cerah. So dia duk bersembang banyak. Tapi kadang-kadang bila dia tak boleh bersembang, dia akan ada orang lain bersembang kan. Okay, tapi kalau kita sentiasa buat macam tu, tak boleh juga. Tapi biar orang tahu, okay, ini adalah team dia. Time ni orang ni bersembang. Benda macam ni orang bersembang. Sama juga macam Wiser ke ataupun pada Amans ke apa kan. Kan dia ada yang kalau laki-laki seorang, yang perempuan seorang kan. So dia kena ada orang tahu, ini adalah team-team yang bersembang. Jadi biasanya tapi bos tu kena masuk lah. Dia kena sembang lah. Itulah ni kan. Cakap ya pasal apa lah. Macam saya cakap, kadang-kadang saya cakap pasal Penang, relax lah. Tapi dia jangan pekat sangat, jangan itu sangat. Dan bagi balance tu, okey lah.
Macam dia, bila dia sembang tu naik terus dia punya view 4,000 saya kata. Tengok dia je naik kan. Sembang. Betul. So, saya kata Naim ni dia kata dia kalau dengar dia sembang tu lagi sedap tau. Saya suka lagi selain dia sembang. Kalau saya tengok sini dia sembang tu. Tapi betul tau, salah satu cara nak naikkan channel tu bila kita ajar orang buat benda. Maksudnya saya, satu nasihat saya kan, ajar free, ajar apa pun bagi free. Video kali ni aku nak ceritakan internet saya ni slow sikit Nampak. Minta maaf lah internet saya ni tengok. Tak boleh guna. Sambil pun tunjuk ni kan. Stiker kalau perasan, kalau lampu tu daripada depan, nampak ada punya bayang tu dekat dinding. Sebab tu dia kata kita jangan duduk rapat dengan dinding. Salah satu sebabnya, kita tak payah nak tukar lampu lagi. Tapi bila kita ubah tu jadi bayang tu tak nampak tu satu. Lepas tu kita nampak perspektif lah, itu yang cantik video tu. Lepas tu kalau background tu putih, orang tak fokus pada kita sangat, orang nak fokus mata. Tapi bila kalau contohnya kalau macam kita ada pokok, dia tak semestinya gelap. Tapi orang kata pada ada cahaya yang menjurus ke arah kita tu, memang orang akan fokus. Sebab tu saya pakai lens yang f1.4 ni. Dia belakang tu kalau saya buka betul-betul, dia semua kiri kanan ni dia blur tau. Dia nampak kat sini je. Kita memang nak orang tengok kat sini macam tu. Tapi yang sekeliling tu sebagai membantu. Tapi yalah, itu kita cakap pasal lens sebenarnya. Tapi permulaan boleh je, handphone pun tak kisah. Tapi salah satu benda lah, salah satu cara. Satu benda lagi yang saya boleh cerita. Kalau tengok kan sekarang, saya minta maaf tadi nama tu Naim kan? Naim. Kalau pasal video ni, saya belajar, ada orang cerita kat saya tau. Kalau anda tengok kan sekarang video ni tinggi kan, pasal ada pasak kan. Saya tak akan upload video YouTube macam ni tau. Dia punya syarat dia macam ni, atas kepala kita ni at least 3 jari ataupun satu tangan macam ni untuk frame tu punya shot. Jangan ambil separuh jari macam ni. Dia kata ada ramai orang ambil tapi tak cantik. Paling elok dia kata tak macam ni. Lepas tu dekat, tak kisah kita pakai handphone ke kamera apa ke, kan dia ada rule of thirds tu kan. Sama ada kita duduk kat tengah ataupun kiri ataupun kanan, salah satu. Tapi atas kepala ni jangan berbogek banyak. Macam ni dah okey dah, rendahkan sikit. Lepas tu kalau kita tak mahu nampak perut, rapatkan sikit. Lepas tu belakang tu, background jauhkan sikit. Antara beberapa yang boleh buat. Lepas tu kalau boleh, bila lepas-lepas ni, invest kepada segi ni lah, lighting tu. Lighting yang berbeza akan mendatangkan video yang berbeza. Saya boleh cakap lah, even kalau kita pakai kamera, bukan kamera handphone tu, kamera handphone yang biasa pun, kalau anda ada lighting yang proper, gambar tu jauh gila beza. Tapi kalau anda ada lighting yang tak proper, walaupun anda beli kamera yang mahal sikit pun, dia nampak tak itu sangat. Antara beberapa benda. Okay. Cancel lah. Ni dia. Okay, betul. Naim. Lagi satu benda kan. Kalau yang sebelum ni saya tak cerita lagi. Kalau dulu saya record daripada Zoom ni. Salah satu sebab kenapa saya pakai benda yang nama Zoom ni, sebab Zoom ni dia bukan mikrofon, dia adalah audio recorder. Saya tak record benda ni masuk ke dalam kamera tau. Audio saya record asing. Audio record asing. Kamera tu ada dia punya internal mikrofon, dia akan dengar saya bersembang. So suara dia dalam mikrofon, kamera semua tu adalah untuk buat synchronization angle. Audio saya satu saya daripada Zoom ni, di mana saya akan masukkan dia untuk sync. Tu baru dapat suara yang konsisten. Berterusan dia dengar. Tapi kadang-kadang orang tak perasan pun. Tu lah. Tapi orang perasan kalau orang tahu Dil. Kalau orang dengar kan, ni guna apa pula ni? Dia cerita dia senang. Kalau kita buat salah orang perasan. Kalau kita buat benda tu cantik orang tak perasan. Selalu juga saya tengok ni, saya tengok video awak ni guna apa lagi ni? Bukan hari tu punya suara. Saya siap pergi banding lagi tengok video awak yang lain. Bukan lain. Yang jenis audio format pun beza. Saya tengok dulu 24 kHz saya record, lepas tu 658 kHz saya record, tengok 10 bit, tukar macam-macam. Tengok try kan. Itulah antara. Lepas tu jarak. Contohnya kalau mikrofon, kalau saya nak galakkan kan, kalau macam contoh lah, sekarang saya nak tanya, mikrofon ni letak kat mana? Adakah sekarang ni pakai kamera ke pakai macam mana? Pakai kamera kan? Mikrofon tu dekat mana? Atas kamera tu ke? Atas kamera. Paling best. Mikrofon tu pakai macam mana? Macam pakai road lah Din. Pakai macam ni ke? Ni road. Untuk yang sekarang ni ada yang road, ada yang pakai macam ni kok. Lebih kurang macam ni lah, maksudnya yang orang kata mini shotgun tu kan? Boya. Kalau boleh cari satu tripod RM10 yang lampu tripod RM10 tu, ikat dengan kayu. Saya dulu tahu saya buat macam mana. Kan ada lah yang softbox punya tripod yang tiang RM10 dia jual kan. Lepas tu saya beli satu rotan buluh, rotan kucing. So saya ikat ujung tu, mikrofon tu saya letak kat atas macam ni.
Yang tu paling best. Kan belakang mikrofon kan dia ada tempat kita nak cocok yang kata audio jack tu kan, yang ni yang kabel apa 3.5 inci apa, kita tak ingat nama dia apa, cocok tu kan. Cari beli kabel yang panjang dalam 2-3 meter tu, tarik benda tu pergi ke kamera. Mikrofon tu biar duduk atas kepala macam ni, menghala ke belah ni, ke antara mulut dengan dada ni. Sebab hari tu saya test, talau kat mulut bunyi macam mana, talau kat dada bunyi macam mana, talau kat tengah teruk bunyi macam mana, duduk kat depan macam ni bunyi macam mana, duduk kat bawah bunyi macam mana. Beza tau, paling sedap macam ni. Jadi orang akan dengar satu-satu. Itulah antara dia. Kalau letak kat badan tu? Kalau okey, katakanlah tak ada benda ni kan, orang pakai yang dipanggil apa ni, lapel ataupun lavalier mic tu kan. Letak kat sini tak ada masalah. Tapi macam contohnya kan dulu kan saya ada macam yang Rode lah apa kan. Kalau kita letak depan ni kadang-kadang dia bising. Itu. So cara yang betul-betul orang buat, dia tampai dalam badan. Selotip ke benda tu tak dalam badan. Tapi masalahnya kadang-kadang bila kita bergerak, baju ni duduk berseret ni, dia dengar sok-seret dalam kamera tu yang tak syok. Tapi biasanya yang ni lah, yang kata yang lavalier mic tu kepit. Lepas tu kalau pakai topi, lavalier mic tu dia kepit kat atas ni tau. Kita tak perasan. Dia lalukan wire ke belakang, dia kepit depan ni. Ataupun kalau dia pakai yang wireless Rode contohnya, wireless Rode tu dia kepit kat belakang topi, yang lepas tu dia jolok letak kat sini. So mikrofon tu talar macam ni, sentiasa ke bawah, bukan direct ke mulut, ke bawah sikit. Antara dia. Syarat dia senang ya. Saya dah tengok hari tu saya test kan. Kalau mikrofon macam ni, anda letak atas kepala kan, at least satu jengkal macam ni, daripada kepala. Menghala ke dada macam tu. Boleh je nak letak mana-mana, ada setengah orang tak depan, apa tak ada masalah. Ada yang tak atas meja ke bawah macam ni kan, tak ada masalah. Tapi paling elok atas kepala macam ni. Dia dengar paling natural. Salah satu lah. Saya pun baru tahu tu. Salah satu. Ilmu baru. Lepas tu kalau ada voice over, sharing. Buat cara yang sama. Jangan masa record audio, masa contohnya kita record video sekarang letak macam ni, lepas tu masa voice over letak macam ni. Jangan dia bunyi celin. Kena letak cara yang sama juga untuk record voice over. Baru dia dengar konsisten. Kalau tidak saya gambar bersembang lain, gambar nampak TV lain lah macam tu. Gambar biro lah, orang kata biro, gambar bunyi suara macam lain. Salah satu. Okey, banyak dah kita, pukul 1 dah kita. Okey. Banyak sembang. Kalau sembang dengan Adil ni memang kalau saya lah satu hari lah dulu sembang. Boleh. Okey. Letak background music satu lagi. Background music letak negatif 25 ke 28. Bagi ada muzik kat belakang. Ni orang sembang dengar macam best sangat macam tu lah. Salah satu. Boleh try. Okey, negatif 25 ke 28. Tu pun soalan yang selalulah saya tanya lah. Biasanya berapa? Biasa. Tapi kita tak figure, kita tengok kepada kalau kami lah dia minta kadang-kadang letak 25 suara daripada audio dia tu low sangat. Betul. Yang besar lah. Jadi kita kena synchronize juga. Tapi yang biasa kita guna 25 ke 28 macam Cik Adil lah. Okey, tengok dia punya Cik Adil punya. Suara make sure lah 12 ke 6 antara tu. Antara lah beberapa. Okey, boleh tak nak semula recording video? Minta ni, orang minta recording video lagi ni. Sebab saya pun sebenarnya plannya untuk group ni, tapi bila saya cakap Zizi, jom lah kita ajak orang lain. Mungkin sebab saya ajak ad hoc kan, saya tak ni, tu yang tak ramai, saya rasa ramai yang nak masuk ni kalau itu kan. Tapi tak apalah, untuk hari ni cukup lah kot untuk hari ni. Boleh buat, tak ada masalah insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak lah. Banyak sangat lah. Saya rasa terlalu banyak dah. Adil sudi berkongsi ini bawahan khas pendakwah teknologi berkongsi dengan kita. Sampai Cik Naim ni tak keluar suara. Ada soalan tanya, tak ada masalah, okey je. Kalau tidak pun nanti kalau email lah, email pun okey. Kalau mana nak tanya sekarang okey je, tak ada masalah. Itulah Naim, orang nak bawa ni minyak pula dia. Tadi dia tanya je. Tahu nak tanya apa. Saya sebenarnya sekarang hari ni ada kelas sampai pukul 4 petang, tapi bila coach letak ada pendakwah teknologi sebab kelas tu dia ada rakaman. Tak apa, kita rakam nanti kita follow rakaman. Memang hadir sebab nak dengar pendakwah teknologi, tapi sebenarnya ada kelas. Tapi dia dapat ad hoc je dia. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Cuma just nak tanya, kalau macam ini just nak tanya je lah. Macam sebab ada nampak ada guna, sebab saya nak belajar juga guna 2-3 kamera macam tu. Okey. Kalau macam ni, kalau boleh lah, kalau macam nak jumpa pada masa akan datang boleh ke? Boleh, insyaAllah. Okey, nak jumpa pun boleh. Dalam masa yang sama saya tengah duk record video nak ajar orang macam mana nak buat multi angle clip. Memang ada. Saya akan tunjuk macam tu. Ini nampak sebab ada ramai orang tanya macam nak potong, kau nak buat manual kan lambat kan benda tu kan, dia menyusahkan banyak.
saya try lah macam contohnya kalau macam Puan Nin ajar pakai Filmora, saya tunjuk dalam Filmora ada kejap yang macam multi angle clip ataupun yang Adobe Premiere ke apa ke, contoh Adobe Premiere itu kan, ataupun yang Final Cut lah saya tunjuk lah macam mana buat. Sebab tu nanti kita buat kelas depan-depan. Editing ni untuk pemula ni kalau kita guna Premiere, Final Cut tu takut proses tu jadi lama. Betul. Sebab tu saya ambil kepada Filmora. Mungkin lepas ni siapa yang dah expert tu boleh pergi kepada Adobe Premiere and Final Cut ke apa, baru boleh ke sana. Sebab saya nak base saya untuk nak dapatkan video daripada peserta tu dulu. Itu yang penting. Dapatkan video, lepas tu kita boleh comment and kita boleh improve the video. Saya cakap ada dulu pun dia buat video pun saya cakap dia dah tak cantik pun video dia mula-mula tu, hitam gelap lampu tak ada, dia kata dengan dia tapi dia improve. Saya tunjuk macam mana you improve you punya kan dulu kan lighting pun suram kan, yang putih tu kan nampak gelap kan. Dulu lighting pakai lampu ni Kalimantan, lampu fluorescent tak reti kan. Tak faham konsep sopo. Sebab tapi itu adalah proses. Kalau tak buat tak ada proses tersebut, kita tak tahu kan. Dia punya ni lah. Cik Ani nak jumpa boleh lah. Itu kan boleh, dengan Cik Ani tu tak ada masalah orangnya, insyaAllah lah boleh ni. Nantilah kita buat kelas fizikal pun. Itulah bila tak tahu Dil. Asyik kalau PT tu asyik ni je. Ada lagi kita video tu kan. Video editing tu. Aduh, insyaAllah lah. Nantilah itu kita akan plan lagi lah. Okay. Lain ada pertanyaan tak lagi? Naim gelen terus gelen. Macam jumpa artis tau Naim ni. Senyap dekat tu kan. Hari semalam kita orang ada alumni. Ni tak datang pula alumni ni. Konvo. Oh, ada konvo. Okey tahu saya nampak. Dia ada konvo. Dia ada konvo hari tu. Okey lah. Kalau tak ada pun saya ucapkan. Zee ada tak? Tak ada tak? Zee ada soalan? Dia Okey, terima kasihlah kami ucapkan kepada Adil kerana sudi menerima jemputan daripada saya. Air hot juga saya kiranya jemputan saya ni pun. Macam itulah bila permintaan daripada Naim. Saya kata saya try lah Naim. Saya tak ni sebabnya dia orang sibuk saya kata. Boleh. Lepas tu try je dia kata. Saya nak juga. Nanti yang saya cubalah. Okey, terima kasihlah. Semoga pendakwah teknologi terus maju. Jomlah kita support pendakwah teknologi bersama-sama. Saya rasa inilah satu channel yang kita boleh bawa lah. Channel yang manfaat lah. Okay, yang kita boleh sokong dan cubalah share lah untuk pendakwah teknologi ni kawan-kawan. Okay, kita yang ada di sini share lah. Kalau orang tanya pasal network, okay, pendakwah teknologi. Cuba kita viralkan supaya channel-channel begini cepat naik lah. Malaysia kita nak tandingi channel-channel yang tak sepatutnya naik itu cepat tu. Kita nak channel education ni yang naik. Jadi kita lihat ini kita cuba kan. Okey. Okey. Terima kasih Adil. Jumpa lagi dan terima kasih pada hari ini dan kita akan jumpa lagi lah insyaAllah pada masa akan datang. Okey Adil, terima kasih. Dan terima kasih semua. Encik Naim, selamat maju jaya. InsyaAllah. Ambil gambar.